من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسير عليك يسير وتمم بالخير. Ahlan wa sahlan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Muhammad Zukri bin Abdul Jalil kerana sudi bersama-sama dengan Gubernur Iman dalam kuliah 2 hari ini dengan kitab Qalbun Salim, yakni penawar bagi hati. Jadi bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, sahabat-sahabat jannah yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada grup Gubernur Iman, tim pengurusan Gubernur Iman yang dipimpin oleh pengerusi Puan Rosniati binti Mansur dan staf pentadbiran Gubernur Iman. Jadi bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, para shodiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita serta muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah merahmati dan memberkati kuliah kita di pagi yang sejuk, hujan yang barokah ini. Saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Tafadhal mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai kamu orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Alhamdulillah, summa alhamdulillah yang saya hormati sahabat takbiran, Gubernur Iman yang saya muliakan, sahibul fadilah, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal dan seterusnya, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar, sihat ke? Alhamdulillah. Tamu dan selamanya setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama pada hari ini. Kita sudah menghampiri gerbang pintu Ramadan. Sekarang semakin hampir 20 hari lagi, insya-Allah. Allahumma ballighna Ramadan. Itu sampaikan kami di bulan Ramadan. Sampaikan kami di bulan Ramadan. Masya-Allah, tabarak. Maka waktu-waktu yang ada ini disunatkan bagi kita memperbanyakkan berdoa, memperbanyakkan berpuasa sunat dan juga memperbanyakkan amalan-amalan sunat yang lain. Mudah-mudahan ia sesuatu yang dapat menjadikan diri kita lebih baik. Alhamdulillah. Hari ini hujan masih ada, rintik-rintik. Saya pun baru balik daripada Kalumpang. Kalumpang rasa Tanjung Malin kot.
setelah kematian makcik saya belah umi lah, adik-beradik belah umi. Inilah kata perjalanan tentang mati. Bila mana beliau balik umrah 24 hari bulan. 24 hari bulan. Maka semalam adalah tarikh kematiannya. Saya ambil sikit masa, tuan rahmati Allah. Sesungguhnya manusia boleh merancang, tetapi perancangan terbaik adalah daripada Allah. Nak saya katakan bagaimana? Almarhumah satu orang yang nak pergi umrah, tapi pada bulan 4 ataupun bulan 5 macam itulah, lepas raya. Sebab apa? Almarhumah ni dia apa? Dia ada duit KWSP, EPF lah, semasa berhayat yang kerja. Dan satu hari bulan 4 adalah tarikh dia dapat semua duit tu. Semua duit tu lah. Makna banyak lah KWSP tu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Makna dia menunggu waktu tu untuk pergi ke umrah. Tapi ditakdirkan Allah, ada yang sponsor. Menunaikan umrah. Dia awalkanlah pada bulan 2 seperti mana yang dirancang selepas mendapat KWSP. Rupanya perancangan Allah itu nak mengambilnya terlebih awal pada satu hari bulan 3. Apa yang saya dapat katakan tuan-tuan, antara amalan istiqamah Makcik Umi ni dalam grup family lah. Setiap pagi lepas subuh dia kata apa? Jangan lupa kita selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia selalu mengajak tentang selawat. Dia selalu mengajak supaya berselawat. Setiap hari dia akan WhatsApp. Masya-Allah, tabarakallah. Maka di sini adalah sesuatu perkara yang boleh kita nilai. Yang mana istiqamahnya dalam mengajak sesuatu itu lebih penting daripada berkata tetapi tidak melakukan. Lepas tu waktu saya melihat wajahnya, alhamdulillah, disolatkan suaminya dan juga saya yang membaca doa di hadapan jenazah. Alhamdulillah, maka melihat pada wajahnya teramat tenang. Sebab apa? Saya banyak menguruskan jenazah. Ada jenazah wajahnya dalam keadaan kelam, dalam keadaan terkejut, tapi wajahnya amat tenang. Kenapa? Mungkin amalan-amalan yang kita kata sebagai amalan istiqamah yang saya sebutkan tadilah, ibn rahmati Allah. Maka bila perkara itu jadi, semalam adalah hari Rabu, Masya Allah, ya? Banyak orang datang, sedangkan Rabu ni adalah hari kerja, kan? Maka di sini sesuatu yang kita ambil iktibar, mengajak benda yang baik. Ada juga satu orang hamba Allah ni, dia seorang namanya Abasham. Saya suka sebut ni, saya ambil waktu sikit. Dia dahulunya, dia ada grup, dia ada handphone. Handphone dia ni untuk ibadah saja. Maknanya, dia akan hantar setiap hari pesanan kepada kontak yang dia kenal. Walaupun orang tu tak balas. Waktu solat, dia WhatsApp. Waktu solat, dia WhatsApp. Ada tazkirah, dia hantar. Ada ajakan kuliah, dia hantar. Dia sebarkan kebaikan saja. Meninggalnya pada hari Jumaat. Kan nampak? Saya nampak kebaikan dekat situ lah. Yang kita boleh jadikan sebagai sesuatu pedoman. Nak mengajak orang baik belum tentu kita buat. Tapi ajaklah orang pada kebaikan. Boleh jadi suatu hari kita akan rasa malu kerana kita ajak tak buat. Lama-kelamaan dengan sifat malu tu timbul, kita akan suka buat kebaikan. InsyaAllah. Dan tuan-tuan. Dan tu, di sini saya nak serulah pada jemaah Gema Nur Iman. Kita pun nak dekat Ramadan. Alhamdulillah. Program-program, Masya Allah, sangat banyak. Kita infakkan, kita sebarkan, kita bagi mana yang boleh. Supaya apa? Kita dapat manfaat. Sebab boleh jadi minggu depan atau minggu ni minggu terakhir kita dekat atas dunia. Tak sempat kita nak sampai Ramadan. Tuan-tuan, mungkin boleh jadi. Na'udzubillah. Kita tak pasti. Cuma hari ni kalau kita ada duit, masuklah segera ke mana-mana bantuan yang boleh pengimarahan duit itu.
supaya pengakhiran kita dengan kebaikan. InsyaAllah. Wallah wa'alam. Baik, terima kasih tuan-tuan. Sebab tu masih teringat lagi arwah baru pergi meninggal dunia, meninggalkan 5 orang anak, yang mana anak ni seorang kahwin, lagi 4 orang belum. Tuan, maka inilah persepsi tentang mati. Maka apa yang boleh saya katakan sini, mohon ibu-ibu semua istiqamah. Teruskan bersama Gemenur Iman ataupun platform-platform majlis ilmu yang lain untuk menjana keberkatan saat mati. Bukan untuk kita diangkat, dipuji akan amalan, tetapi sesuatu itu setelah kita mati, biarlah Allah angkat amalan kebaikan kita. Wallahu a'lam. InsyaAllah hari ini, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah, kita masuk lagi muka surat 132. InsyaAllah. Boleh? 132. Jiwa mengikut Imam Ghazali. Jiwa ni apa? Dalaman kita. Jiwa kacau. Jiwa tak tenang. Jiwa tak tenteram melalui hati. Kalau kita kacau jiwa kita, hati kita perit, hati kita sedang sakit. Tapi kalau jiwa kita senang, sebab apa? Kita buat sesuatu yang seronok. Tuan-tuan. Lepas tu kalau kita bawa anak-anak kita jalan, jiwa mereka jadi, faham? Bila kita belikan isteri kita emas cincin, jiwa dia macam mana? Terpancar pada wajahnya. Tapi kalau jiwa yang sakit, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, terpancarlah kekusutan, terpancarlah keluhan, terpancar benda-benda yang amat kita sebutlah ibn rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jiwa ni kena jaga, kan? Sebab tu kalau orang bercinta kerana manusia, kalau dikecewakan, sakitnya jiwa. Tapi kalau orang bercinta kerana Allah, saat dikecewakan, innallaha ma'ana, Allah kan ada. Cinta pertama kita mesti pada Allah. Kerana apa? Allah itu kekal abadi. Manusia akan mati. Cintalah pada kamu, isteri kamu, sedalam-dalam mana cinta, tetap akan meninggal. Cintalah kamu kepada suami kamu, tetap juga akan meninggal. Maka menurut Imam Al-Ghazali, keselamatan dan kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat banyak bergantung kepada keadaan jiwanya. Nampak? Dalamannya baik, luarannya baik. Cuma dalaman lembu dan ayam jangan masak ataupun jangan makan. Tak baik. Boleh makan tapi tak berapa elok untuk kesihatan. Tapi kalau ada masak daging lembu ataupun bagus. Kalau masak hati lembu, boleh dimakan tapi tak elok. Tapi kalau ada masak hati lembu, masak kicap, potong cili sikit, hantar kat rumah. Jangan lupa. Tuan-tuan rahmati Allah. Sama ada kata ulama, jiwa itu taat, patuh atau derhaka, dan ingkar kepada Allah. 4 ni. Taat, patuh, derhaka, dan ingkar kepada Allah. Kita lah, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah. Jiwa kita. Kita sendiri boleh rasa jiwa kita. Jiwa ni taat ke, patuh ke, derhaka ataupun ingkar kepada Allah. Orang lain tak boleh mengetahui jiwa kamu. Sebab kamu saja yang mengetahui diri kamu. Sebab tu ada ilmu mengenali diri. Banyakkan mengenal diri daripada mengenal orang lain. Ada kala kita suka mengenal diri orang lain, sedangkan kita tak kenal diri kita sendiri. Sebab tu kata ulama, kalau kita belajar kenal diri kita sendiri, insya-Allah kita tak akan sibuk cari aib orang lain. Kalau kita belajar kenal diri sendiri, insya-Allah kita tak akan sibuk cerita tentang keburukan orang lain. Sebab kita kenal diri kita. Takut-takut kita cakap ke orang, rupanya kat diri kita. Na'udzubillah min zalik. Rahmati Allah. Dan kata pengarang, jiwa dikenali dengan beberapa istilah. Termasuklah an-nafsu, ar-ruh, al-aqal, dan al-qalb. Setiap satunya memiliki 2 pengertian. Iaitu khusus dan umum. Ada 2 pengertian. Yang disebutkan an-nafs
ar-ruh, al-aql, dan juga al-qalb. Apakah yang dimaksudkan dengan al-qalbu? Umum. Al-qalbu al-jasmani atau Allah disebut as-sanubari, iaitu organ daging yang berbentuk seperti jantung pisang yang terletak di sebelah dalam dada sebelah kiri. Al-qalbu iaitu hati kita. Pada pandangan umum, tuan-tuan yang saya terkejut muka surat 130, terkejut. Okey? Makna pada pahaman umum, al-qalbu al-jasmani. Kita ada hati. Hati kita ni Allah bagi dekat sini. Kan? Di belah kiri. Kiri juga ini terletak jantung. Jantung dan hati saling memerlukan. Hati mati, jantung tak mati. Akan mati. Matinya jantung, seluruh tubuh akan mati. Okey. Maka disebutkan al-ahlam as-sanubari itu organ daging yang terbentuk seperti jantung pisang yang terletak belah dalam dada sebelah kiri. Okey, kalau tuan-tuan tengok saya, mungkin saya pegang belah kanan kot. Okey. Dan hati ini juga mempunyai sifat. Tetapi hati ini juga yang disebutkan daripada segi umum ada juga pada binatang. Jelas tak? Maknanya kat binatang pun ada dia punya hati. Yang kita makan tadi saya sebut. Hati ayam, hati lembu. Hati apa paling sedap? Cuba tegang. Hati apa paling sedap? Hati yang paling sedap sekali berhati-hati. Wallahu a'lam. Okey, baik. Yang kedua, dimaksudkan dengan khusus al-qalbu. Ia adalah jiwa yang bersifat latif, rohaniah dan rabbaniyah. Khusus ini bermaksud sifat-sifat yang ada pada dalam hati. Kalau cara umum hati bentuknya begitu. Nah, tuan-tuan, dijaga pemakanan agar hati dijaga, kan? Tapi kalau khusus bermakna daripada zahir rabbaniyah ataupun rohaniah. Ia adalah jiwa yang bersifat latif. Latif ni apa? Maksudnya lemah lembut. Hati kita ni lemah lembut. Faham? Sifat asal pada hati lemah lembut. Sebab apa? Yang menjadikan hati kita kerah, yang pertama banyaknya tidur. Banyaknya melakukan dosa dan juga banyaknya bercakap perkara sia-sia. Makna di sini pengarang bagi tahu hati kita ni latif. Ya latif, ya latif. Hati kita ni lembut. Sifat manusia itu lembut. Adakala sebabkan perbuatan kita dia jadi kerah. Disebabkan perkataan kita jadi kerah. Disebabkan ingkarnya kita dia menjadi kerah. Bila hati mati, hati kita tak mati kalau ikut pada umum sebab kita hidup. Tapi hati mati adalah khususnya bila hati itu tidak lagi latif, tetapi ia jadi keras. Hati keras ni susah. Orang nasihat tak mau dengar. Orang ajak buat baik. Buat tak tahu. Orang nasihat dia marah balik. Dia kata kubur lain-lain. Tuan-tuan. Maknanya hati kita dah keras. Dengar azan pun Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak pergi masjid. Hati dia keras. Biarlah azan kau, tak azan kau, kan? Kata biarlah tak pergi. Hati dia dah kerah. Tak boleh dah nak cakap apa dah. Tuan-tuan. Hati kerah ni payah. Maknanya hati kita asalnya bersifat latif. Yang menjadikan keras kita sendiri. Dan ia mempunyai hubungan dengan al-qalbu al-jasmani. Maksud dia apa? Jasmani dan juga qalbi berkait. Bersihnya hati asbab anggota luaran yang melakukan ketaatan. Kotornya hati asbab anggota luaran yang melakukan keingkaran. Jelas tak? Faham? Bersihnya hati anggota jasmani yang melakukan ketaatan. Kotornya hati asbab daripada anggota luaran yang melakukan keingkaran. Jelas? Inilah hakikat manusia.
Kerana ia boleh berasa, berkehendak, berfikir, mengenal, beramal, ditujukan perintah dan larangan serta mendapat pahala daripada seksa Allah. Inilah hakikat. Manusia di dalamnya tubuh itu, kata Nabi SAW, mempunyai raja. Raja itu adalah hati. Pokok pangkalnya semua di sini. Kehendak nak fikir, mengenal, beramal, mula datang daripada hati. Mana ada orang berkehendak tak ada dalam hati? Mesti main ke hati, pergi ke akal. Orang fikir dulu, baru dia pergi ke akal. Mesti hati memula. Mengenal pun dengan hati. Beramal pun dengan hati. Ditujukan perintah juga dengan hati. Dan larangan serta mendapat pahala dan seksa Allah. Semua berkait dengan hati. Maka jagalah hati. Bersihkan hati. Jangan biarkan ianya dikotori. Kelak kita yang binasa nanti. Maka anggota luaran peranannya kebaikan, memberikan kebersihan dalaman. Kalau dalaman kita kotor, bukan sebab tak bagus. Kerana luaran kita melakukan sesuatu keingkaran. Maka nak membersihkan dalaman, mesti luarannya bersih. Jadi Ustaz, kalau orang kata hati dia baik, tapi dia tak pakai tudung, dalam Islam tak ajar. Allah kata hati yang baik ini, dua-dua dia buat. Taat Allah, jaga hati. Jaga hubungan manusia, jaga hati. Kalau dia hanya kadar jaga hati, walaupun tak bertudung, maka dia tak jaga hubungan dengan Allah. Maka dalam Quran menyebut tentang dua. Hablum minallah wa hablum minan nas. Berkaitan dengan hati. Tuan-tuan. Maknanya dia kata Ustaz, dia solat, tapi dia tak tutup aurat. Hati dia bermasalah. Tuan-tuan. Ustaz, dia ni kan baik orang dia. Tapi dia ni tak tutup aurat. Maka dia juga dalam hatinya bermasalah. Yang baik apa? Dia baik pada masa yang sama, dia solat. Dia baik, tapi pada masa yang sama yang tutup aurat. Tapi masalahnya, akhir zaman. Kalau kita tutup aurat, buat baik, orang pandang selekeh. Kalau kita ni pakai jubah, buat baik, orang sangka tak baik, tak lain tak bukan, nak tunjuklah dia tu baik. Konon je tu. Ini masalah akhir zaman. Jangan kecewa di akhir zaman, saat kamu melakukan kebaikan, tidak diberikan pujian. Jangan kecewa saat di akhir zaman, kamu buat kebaikan, manusia itu mencaci dan menghina kamu. Lantaran itu melakukan sesuatu yang tak baik kepada kamu. Maka tak perlu kamu hiraukan. Hari ini begitulah. Tuan-tuan, orang banyak lagi cenderung kepada kejahatan. Na'udzubillah min zalik. Wallahu a'lam. Baik, tuan-tuan. Keadaan Azrina sekejap ya. Saya nak buka kipas, lupa nak buka kipas panas. Sila Ustaz, sila sian Ustaz. Okey, selamat. Ustaz, rumah baru nanti ada aircon ke? Cantik rumah Ustaz. InsyaAllah, tabarakallah. InsyaAllah, mudah-mudahan. Tunggu ni lah. Saya bawa kipas masjid. Ustaz, baik Ustaz. Aduh, macam-macam. InsyaAllah. Dah maaf, saya ingat tadi tak nak buka kipas sebab sejuk hujan. Tapi rasa macam dah mula panas lah. Tak apalah. Okey, baik. Dan yang kedi tadi, dia kata apa? Ia adalah hakikat diri manusia. Hakikat yang perlu kita terima, semuanya bermula daripada hati. Dan tempat melihatnya Allah kepada kita adalah melalui hati kita. Wallahu a'lam. Baik, itu berkaitan al-qalbi. Apakah yang dimaksudkan dengan ar-ruh? Ruh. Sama juga bagi pada segi umum, jisim ya latif. Satu bentuk ruh ni ada tetapi halus. Bersumber di dalam al-qalbu al-jasmani, qalbu jasmani. Jisim yang latif. Maknanya satu benda, jisim ni satu, kita sebut apa? Satu bentuk ataupun satu jisim ni dipanggil, macam mana saya nak sebut? Jisim. Dia macam molekul-molekul. Boleh? Sebut faham bahasa sains.
Dia kalau jisim ni, kalau kita belajar sains, kita boleh tengok melalui mikroskop untuk kita nampak jisim-jisim yang ada, molekul-molekul yang ada. Maka begitu roh. Cuma roh ini bersifat halus yang berada dalam tubuh kita. Kak nampak? Betul saya kata molekul-molekul. Dia ada dalam diri kita. Roh ni dia ada setiap jari kita sampai ke hujung jari kaki kita. Ada. Tak pernah tidak ada. Mesti ada. Faham, tuan-tuan? Maka ia memancar ke seluruh tubuh melalui nadi. Nadi kita sini, tang sini, tang kaki, semua yang tempat adanya roh. Sebab itu kita boleh bergerak. Faham? Sebab itu tubuh kita boleh bergerak ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Itu semua berkaitan roh yang berada dalam tubuh kita. Urat dan juga darah. Makna kalau roh dicabut daripada badan kita, maka roh, darah tadi, nadi kita terberhenti, darah kita mati. Faham? Urat kita jadi tak bergerak seperti kebiasaan. Okey. Dan disebutkan juga cahaya pancarannya membawa kehidupan kepada manusia. Maknanya cahaya yang memancar, roh yang masuk dalam tubuh membawa kehidupan kepada manusia. Roh yang memasuki dalam tubuh setelah 40 hari duduk sampai nutfah yang Allah jadikan, maka roh itu hidup. Kan? Bila kita orang perempuan, dia tak datang period. Contoh, selama sebulan setelah tarikh bersama dengan suami. Tiba, bang, minta maaf lah bang, saya cek test pregnant, ngandung. Contoh, jangan marah, ni lakonan semata-mata. Lakonan semata-mata. Saya dah sebulan lebih bang. Tak ni, macam mana ni bang? Kita cek doktor lah. Cek doktor sah mengandung, kan? Alhamdulillah. Lepas tu, apa jadi? Doktor akan tengok, tuan-tuan. Doktor akan tengok perut dulu. Dia akan ukur perut. Dia akan dapat due date sebulan kemudian. Sebulan 30 hari ataupun setelah itu. Lepas tu, orang selalu cek. Kalau mengandung, tak mengandung, tak maaf ya mak ya. Ni cerita-cerita orang muda. Kalau tarikh daripada tarikh period, 30 hari setelah itu tak datang, lebihan dalam seminggu 2, baru kita akan buat cek test pregnant. Maknanya di situ telah capai 40 hari mencecah tarikh cukupnya nutfah dalam kandungan si ibu. Tuan-tuan, buka dalam hadis 40 ada cerita. Ustaz tu dah cerita belum? Maka ditiupkan roh, jasad hidupnya, matinya, jodoh dan rezekinya. Makna di sini tuan-tuan, setelah saja roh diciptakan kepada manusia, sehingga di situ kita akan pergi cek dekat klinik kesihatan, dia pun pegang kat perut, dia kata, oh, okey, jantung baby awak okey. Dah cukup dah fizikal dia. Sedang membesar di kantung di bawah perut si ibu. Makna setelah masuk saja roh tu, maka dia dah berasa mengenal, cuma berfikir dan mengenal belum lagi. Tetapi telah diberitahu kepadanya siapa Tuhannya, siapa yang perlu taati. Semua telah dijanjikan perjanjian Allah saat sebelum diciptakan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Jelas? Sebab tu, setelah dia dilahirkan, Allah bagi mengenal dan juga berfikir. Bila? Satu tahap nanti, tuan-tuan. Satu tahap nanti. Tapi adakah mereka yang berada dalam kandungan ibu tu merasa atau berasa? Ya. Sebab makanan si ibu itu menentukan keadaan si bayi yang berada dalam kandungannya. Sebab tu mak dia macam-macam penyakit datang. Morning sickness,
Efek daripada hormon berubah daripada kehadiran anak tersebut. Lepas tu macam-macam nak makan. Faham? Nak makan apa? Ada yang makan sabun. Ada yang makan sardin tak masak. Ada yang nak makan macam-macam rupa dia nak makan. Tuan-tuan. Kekanak Amira dulu waktu mengandung ada mengidam apa-apa tak? Tak adalah Ustaz. Oh tak ada. Masya Allah. Mak Wan mengidam, Mak Wan mengidam. Mak Wan mengidam. Mak Wan bila mengandung, Mak Wan isap rokok sampai 3 bulan. La ilaha illallah. Mak Wan ni dia betul. Dia main-main Mak Wan. Ya, 5 anak Mak Wan. Semua Mak Wan yang isap rokok. Lain macam lah Mak Wan ni. Terbalik kan. Tak suka orang isap rokok. Bila mengandung, kita isap rokok. Lepas tu 8. isap rokok tu tak apa juga. Ustaz. Sampai puntung hitam tu pun dijilat lagi. Astaghfirullah. Innallah. Pelik. Allah 5 anak lelaki macam tu. Allah. Tapi lepas bersalin tak isap dah. Bukan lepas salin. 3 bulan je yang teringin isap rokok tu. Masa yang tengah tak boleh tak boleh bawa apa, tak boleh makan apa semua. Taruh minyak cat kapak Ustaz. Taruh minyak cat kapak pada rokok tu sampai basah. Ambil angin tu. Isap tu ambil angin minyak cat kapak. Lain macam lah. Bau first time saya dengar. Sebab Mak Wan muntah sampai 9 bulan 10 hari Mak Wan. Masya Allah. Tak apalah. Bila minyak cat kapak tu angin kan. Jadi dia melegakan tekak. Saya paling pernah dengar sabun dan juga sardin tin yang tak dimasak. Yang rokok ni first time. Minyak diesel pun ada Ustaz. Ha? Yang suka bau minyak diesel pun ada. Minyak petrol. Pergi dekat tempat petrol pump. Sedap dia bawa minyak petrol pump. Lepas muntah lah. Lepas tu muntah. Tapi bau dulu. Macam saja isteri saya mengandung, saya mengidam shell out. Ustaz yang mengidam bukan isteri Ustaz ya? Bagus. Alhamdulillah. Ustaz tak muntah ke? Saya tak memang suka ada sini suami yang mengidam. Mengidam Ustaz. Ya Allah. Suami muntah tak apa, patut suami yang muntah-muntah ke senang kan? Isteri tu kan sekali. Janganlah marah. Jangan marah. Gurau. Marah apa? Okey? Sebab tu bila baby masuk, itulah alahan dipanggil morning sickness. Sebab baby tu dah mula merasa. Lepas tu kan mak-mak cakap, yang nak makan ni bukan mak, tapi si anak. Yang nak makan ni, tuan-tuan, bukan orang lain. Tapi si anak. Sebab tu mak tu, macam isteri saya, dia tak boleh makan lain. Hari-hari dia nak makan sardin. Nasi lemak sardin, nasi lemak sardin. Ada yang nak makan bihun dengan sambal. Dia tak boleh makan benda yang kebiasaan. Yang nak makan tu bukan dia. Tetapi telah ada kepada anak yang telah dia kandungkan tadi. Sebab tu besar pengorbanan seorang ibu. Terpaksa menahan dari makanan yang dia kehendak dulu kepada kehendak anak. Sebab tu seorang anak kena hargai seorang ibu. Wallahualam. Dan padanya roh perumpamaan, cahaya lampu menerangi seluruh rumah. Samalah seperti cahaya hidup daripada roh yang memancar sinarnya ke dalam tubuh sehingga tubuh menjadi hidup. Seluruh pada tubuh kita ada roh. Roh itu yang memancar pada tubuh kita. Lalu menghidupkan tubuh kita menjadi orang yang lebih baik. Menjadikan kehidupan setelah roh dimasukkan dalam tubuh badan. Dan juga padanya yang kedua, sebagai pemahaman khusus tentang roh. Disebutkan roh ataupun rohani yang bersifat kejiwaan. Yang memiliki daya rasa, kehendak dan berfikir. Sama seperti pengertian qalbu, yang qalbin, iaitu yang kedua, dan sebelum ini. Makanya, yang diseksa kelak di dalam kubur ada 2 pendapat ulama. Yang pertama jasad dan juga ruh. Sebab ruh ini juga bersifat kejiwaan. Ruh kita ni memiliki daya rasa, kehendak dan berfikir. Yang kontrolnya kita. Faham? Maka ruh kita ni pun kena ada bagi makanan. Kita kena makan kalau lapar. Tak menentu. Tetapi kalau roh tu
tidak diberikan makanan yang baik, macam bacaan Quran, majlis-majlis ilmu, zikir munajat, ataupun memperbanyakkan istighfar, maka perkara-perkara sedemikian akan menjadikan ruh kita tidak bersih. Maka daya rasa, kehendak dan berfikir akan berfikir cara orang yang tidak baik. Asbab daripada makanan rohaniah kita yang tidak terjaga. Seperti makan benda-benda haram, tak boleh. Infek kepada rohaniah kita. Infek yang besar kepada rohaniah kita. Wallahu a'lam. Jangan masuk benda-benda tak baik. Kan? Maksud dia, dengar benda tak baik pun tak boleh. Itu kira masuk kepada rohani kita. Contoh, sebab kata ulama, nafkah batin ni kepada isteri bukan hanya sekadar berjima, tetapi memberi bacaan Al-Quran, berkata dengan yang baik, selalu menggembirakan. Maknanya dalam hati kita ni, dalam jiwa tubuh kita ni, juga kena dengar benda-benda yang baik, kena dengar benda-benda yang menggembirakan hati, ada kalanya kena dengar benda-benda yang sebagai peringatan. Ia adalah makanan rohani. Maknanya di sini dia ajar kepada kita supaya dijaga pemakanan dalaman kita. Sebab tu rugi orang kerja, dia makan, kerja, makan, tidur. Makanan jasmani diutamakan. Tapi bagi rohaniahnya amat tak cantik. Sebab apa? Dia tak bagi. Mana rohani dia terseksa. Rohaninya seolah-olah, kalau dia boleh berkata-kata, seolah-olah tidak ada satu perkara yang mendatangkan kekuatan kepadanya. Setelah perkara sebegian jadi, akan menjadi satu benda yang tak baik kepada rohani kita. Rohani kotor asbab daripada jiwa kita ataupun perkara yang kita lakukan itu tak baik, tuan-tuan. Maka masukkan makanan-makanan rohani itu dengan baca Quran, kan? Dengan banyak zikir, banyak duduk majlis ilmu, kan? Dengan dengar ceramah. Apa lagi? Buatlah apa-apa yang dapat jiwa kita makanan rohani yang terbaik. Seperti mana pergi spa, salon, ketenangan. Faham? Itu satu benda rest. Faham? Kita ada kena masa rest tubuh kita. Maka tubuh kita elok, rohani kita pun jadi elok. Wallahu a'lam. Sebab tu Allah jadikan malam supaya manusia ini ada istirahat. Wallahu a'lam. Yang ketiga disebutkan adalah an-nafsu. Ruhu an-nafsu. Padanya ia adalah kekuatan nafsu, hawa nafsu dalam diri manusia umumlah. Nafsu ni ada dalam diri manusia. Nafsu makan, nafsu amarah, apa lagi? Kata apa? Nafsu kita kata apa? Nafsu yang kita kata banyak benda-benda yang berkaitan dengan nafsu. Maka kata ulama, ia adalah kekuatan hawa nafsu dalam diri manusia yang merupakan sumber bagi timbulnya akhlak tercela seperti nafsu syahwat, perut, kemaluan dan juga marah. Maknanya nafsu yang ada pada tubuh badan kita ni akan menjadi satu musuh utama kita. Kan ulama kata jihad yang paling besar sekali adalah jihad melawan hawa nafsu. Maknanya nafsu syahwat, perut, kemaluan kita ni dan marah ni adalah asbab nafsu yang tak dapat dikawan. Tuan-tuan. Sebab itu jihad paling besar adalah jihad melawan hawa nafsu. Macam mana kita nak lawan hawa nafsu? Tuan-tuan. Macam mana kita nak hindarkan pada syahwat yang tidak baik? Nafsu ada, tetapi kita nak kontrol dia. Bukan dia kontrol kita. Sebab tu orang kata, kalau marah jangan ikut nafsu. Makan jangan ikut nafsu. Bila apa kata? Bila bercinta, jangan ikutkan sangat. Perasaan tu datang daripada nafsu. Faham? Tetapi ada sesuatu yang perlu dilayani dengan nafsu. Faham? Benda-benda macam itu. Ada sepaduhnya tak boleh dengan nafsu. Nafsu marah ada. Tapi marah tu biar berpatutan. Syahwat, perut, bila nak makan, jangan ikut nafsu. Cukup makan,
Nasi suku-suku separuh. Macam saya, satu-satu separuh. Bezalah. Sebab apa? Nafsu. Jelas. Nafsu ni, kalau kita diberikan kontrol diri kita, mulalah dia berlebih-lebihan. Tapi nafsu dalam kebaikan memang dibenarkan. Cuma Nabi tidak memberat-beratkan amal kepada umatnya. Kita rasa macam, Ustaz, saya rasa macam diri saya ni tak senang kalau tak baca Quran. Nak baca Quran lagi boleh? Boleh. Baca. Baca. Tetapi manusia ni ada tanggungjawabnya. Kalau kita sedang kerja, janganlah baca Quran. Sebab kita dibayar untuk kerja tu. Maknanya waktu rehat atau waktu lapang, baca Quran. Faham? Bernafsu dalam kebaikan tak ada masalah. Tapi jangan salah pada tempatnya. Itu saja. Wallahu a'lam. Dan yang inilah yang dimaksudkan melawan hawa nafsu. Iaitu melawan 3 akhlak tercela tadi. Apa dia? Buka muka surat 134. Iaitu yang khusus. Tuan-tuan. Disebutkan apa? Inilah yang dimaksudkan melawan hawa nafsu. Iaitu melawan 3 akhlak tercela tadi. Umum pada yang kita fahami. Dan apakah yang dimaksudkan dengan an-nafsu pada khususnya? Ia adalah satu jiwa rohani yang bersifat latif, rabbani dan kerohanian. Dalam keadaan ia merasakan ketenangan jika taat kepada Allah. Nampak? Akan rasa tenang bila zahirkan ketaatan. Bila adakan ketaatan, akan rasa tenang. Nafsu itu lebih down. Tundukkan hawa nafsu seperti mana kuda liar yang sedang bergelojak. Boleh? Bergelojak macam mana? Kuda liar kan? Tundukkannya. Sebab nak menundukkan nafsu ibarat kuda liar. Ada kalanya ia patuh, ada kalanya ia melawan. Maka zahirkan dengan ketaatan. Buat dengan ketenangan. Buat dengan apa yang Allah suruh. Maka Allah sebut dan ia disebut dalam kitab ni an-nafsu al-mutmainnah, iaitu jiwa yang tenang. Tak ada benda yang dapat menghalang pada syahwat kita daripadanya memperbanyakkan taat kepada Allah. Hindarkan dosa, melakukan pahala. Hindarkan maksiat, dekatkan diri dengan kebaikan. Jelas, tuan-tuan. Ini satu benda yang perlu kita fahami, iaitu banyak taat pada Allah. Ada masa lapang, tak ada buat apa, kurang-kurangkan main Facebook. Banyakkan kita baca Quran. Facebook boleh main sekejap-sekejap, update sikit-sikit, jadilah. Jangan marah lah, tuan-tuan rahmati Allah. Dan itu adalah hakikat. Ia adalah hakikat diri manusia. Wallahu a'lam. Okey, baik tuan-tuan. Maknanya ketaatan ini. Sebab tu hari ini tuan-tuan, orang jiwa tak tenang sebab tengok Facebook selalu. Tidak tuan-tuan. Tuan-tuan rasa tenang kalau tengok Facebook? Setiap masa. Rasa lemah, Ustaz. Tahu tengok. Kakak Nazrina pun kata. Tuan-tuan tengok TikTok every day. Tuan-tuan rasa apa? Rasa lemah. Rasa macam jiwa sempit. Faham? Sebab apa? Kita tak cari benda yang tenang. Tengok Facebook tak tenang, tuan-tuan. Ia jadikan kita sempit, jadikan kita tertekan. Sebab apa? Facebook ni kita banyak baca cerita orang. Kalau kita baca Quran, kita baca cerita Allah nak sampai pada kita. Tuan-tuan. Kalau tengok ceramah, insya-Allah lah kalau tengok. Biasa tengok 2 minit, lepas tu jalan terus. Ada orang kata, Ustaz, saya tengok Facebook, tapi saya tengok ceramah. Kadang sat je. Bukan lama pun. 5 minit tengok. Dah lah. Kejap je. Kadang begitu kita. Kan? Tuan-tuan. Sebab tu tengok Facebook ni, dia banyak. Kadang kita nak tengok video ceramah tu, tiba ada video yang, Siti Sarah minta Samsul Yusof lepaskan. Contoh. Pelakon baru. Contoh. Kan? Contoh. Kadang memang kita guna media Facebook untuk ceramah. Tapi bukan senang.
Sebab bila Facebook ni, medan dia banyak. Media sosial. Bukan hanya sekadar ceramah. Benda-benda lain lagi banyak. Kadang kita boleh ditipu daya perkara tersebut. Tapi kalau kita buka Quran saja, memang tu saja ayatnya. Berbanding dengan handphone. Kan? Sebab tu kita kata, kalau tengok handphone hari-hari ni, tengok TikTok, jiwa sempit. Walaupun dia banyak maklumat, tapi maklumat itu kadang-kadang bukanlah kena kepada kaedah dia guna. Maknanya nak guna Facebook ni boleh, tapi tengok kaedah cara penggunaan kita. Ada orang dia suka menggunakan kerana bisnes, ada orang dia suka menggunakan sebab nak menyampaikan dakwah, ada orang yang suka mencari keaiban, ada orang yang suka mencari kesalahan. Itulah media sosial. Maknanya kita yang jadikan sebagai kawah dosa ataupun gudang pahala. Tapi bagi saya mudahlah, sebab saya pun sama. Bila saya buka Facebook, kita akan ingin melihat cerita orang. Kita lebih cenderung nak tengok cerita apa masa kini. Sebab tu saya kata benda tu susah handphone ni. Kadang susah. Kita mesti kadang cenderung dia dah macam sebab handphone pengaruh dia memang kita kata boleh tengok ceramah, tapi itulah pengaruh tu kita jadi susah sebab dia banyak cerita dalam. Wallahu a'lam. Dan katanya dalam yang terakhir adalah al-aqlu. Umum ia ialah ilmu tentang hakikat segala sesuatu. Akal. Khusus akal adalah yang mendapat ilmu pengetahuan itu sendiri. Al-mustadrak, al-musra' lil al-ulum. Ia adalah jiwa al-qalbu yang bersifat latif, Rabbani, dan yang merupakan hakikat manusia. Akal. Jiwa ni berkaitan dengan akal. Akal memikir, tapi datangnya daripada hati yang dulu berkehendak, dizakhirkan dengan akal, dinampakkan dengan perbuatan. Akal untuk berfikir. Akal untuk berfikir, memilih yang mana baik, yang mana buruk. Wallahu a'lam. Baik, tinggal 8 minit lagi. InsyaAllah ke kanda Amirah kita buka soalan. Siapa yang nak bertanya. Maka daripada segi pengertian umum, al-qalbu, ar-ruh, an-nafsu dan akal adalah berbeza. Dari segi pengertian khusus, keempat-empatnya sama, iaitu jiwa yang bersifat latif, Rabbani dan Rohani, yang merupakan hakikat diri dan zat pada manusia. Ni ada 4 ni. Apa dia? Al-qalbu, ar-ruh, an-nafsu dan juga al-akal. 4 ni ada berkaitan dengan jiwa kita. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan dipersilakan, insya-Allah. Silakan, sekiranya ada persoalan boleh tanya pada Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Kalau kita terdetik di hati tu ke sesuatu tu, pada nak kita nak kata ke anak nak tu kau siapa saya ke siapa tu dari mana tu? Kira dosa ke dok. Kita Ada kita terasa sesuatu tu senyap kita tak payah lagi. terasa ke apa dia tu? Rasa sesuatu lah, terasa dengan kita macam-macam gitu. Sangka. Kita terasa supaya kita berasa dah sedih tak dengan keadaan yang buat kita ke perbuatan ke gitu. Angka buruk dia dosa. Sebab Allah sebut, jauhi kamu daripada sangkaan yang buruk. Kerana sangkaan lepas tu kita terasa tu, tapi kita rasa kata salah kita ke, tapi kita tidak nak kata lagi, kita terasa yang rasa tu. Jangan bersangka buruk pada manusia. Kalau kita terasa tak apa. Bersangka-sangka sesuatu yang tak pasti itu salah. Mana kita terasa saja, kita tak kata kan. Mungkin perasaan kita. Maka hindar. Kerana setan kan ni. Kan a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kadang setan tu duk masuk-masuk dalam tubuh kita. Duk rawat hati kita supaya kita sangka-sangka yang tak baik. Maka bersihkan hati kita dengan bersangka baik. Jangan layan sangat perasaan tu. Kadang kita terasa, kenapa aku ada buat salah ke? Mungkin ada sesuatu. Sebab tu, sebelum bersangka buruk, kata guru kami, Datuk Ismail kamu, ada fikir 70 kali alasan.
fikir 70 kali alasan sebelum kamu bersangka buruk. Na'udzubillah min zalik. Wallahu a'lam. Baik. Terima kasih Cik Ha atas pertanyaan. Yang seterusnya, silakan. Ya, nak satu. Sebab dah kita duk istighfar dah, untuk amalan dah lah. Mungkinnya jadinya lawan juga syaitan datang. Dia sebut gitu. Sebab kita duk amalan dah lah zikir tu. Minta jauh duk istighfar semua dah. Tapi untuk ujian mari juga deh. Terfikir tu. Kena banyak Amalan tu dah istiqamah dah lah kata Ustaz tadi. Sifat pagi, selawat pagi tu. Jadi dia mari juga tu ujian aku. Ugut lah tu. Syaitan dia nak goda. Ujian kita hadapi dengan ketenangan, bergantung kepada Allah. Datang benda tak baik, minta pun pada Allah, hindarkan perasaan tak baik. Kan? Kalau benda tu tak baik, minta pada Allah, ya Allah, kenapa lah macam ni aku? Mungkin ada sesuatu yang kadang gerakkan hati ini juga. Ada kalanya betul. Tetapi sebelum mengetahuinya betul, bagi kita orang Islam, mesti mohon pada Allah, memohon petunjuk kepadanya, insya-Allah. Baik. Soalan yang lain, silakan. Silakan. Ingat tadi Kekanda Azrina yang nak tanya, tiba-tiba hilang speaker. Ada Ustaz. Tak ada. Saya duk teringat pasal Facebook tadi kan. Sebab macam saya password anak-anak semua ada dengan saya. Bila anak-anak pun ada password saya. Sebab saya pesan satu, kalau kata ibu mati, make sure kalau boleh lah bersihkan semua yang mana gambar ke dulu-dulu kan, kita dulu sebelum masa saya jahil lah. Kalau nak teruskan on ataupun deactivate terus. Tapi itulah bila perjalanan tu dah semakin berubah, macam pada saya kalau kebaikan teruskan lah. Cumanya bila masuk wall anak-anak, ya Allah betul lah Ustaz. Facebook ni apa diri kita yang itulah yang kita dapat. So macam anak-anak saya cakap betul, age 24, 22 kan. Yang adik lelaki tu kurang, dia memang tak main sangat sebab dia lebih fokus kepada kerja dengan dunia luar dia lah. Yang kakak tu perempuan. Tapi itulah platform dia tak menceci apa-apa, cumanya post. Tengok ya Allah, hai kata dengan dia macam kakak ni fikirlah apa yang kita pilih itulah kita. Dia tahu bu, bila masuk ibu punya Facebook, ya Allah lainnya. Sebab saya pernah guna platform dia untuk saya tengok kuliah pagi. So bermula daripada itu dia akan dapat notification. Sampai dia kata kawan-kawan tegur dia, Anur, dah tukar ke? Kau dah tengok kuliah ke sekarang? Sampai macam tu. Maknanya ditegur tu saya nasihat dia juga anak saya kan. Sebab kita tak tahu hujung usia kita bila. Dia tak semestinya tua. So Facebook ke IG memang siapa kita itulah yang akan keluar. Wallahualam. Mana anak Kekanda Azrina ada berapa semua? 3? 3. Alhamdulillah. Sebagilah saya salah satu password. Siapa? Saya bagi yang semuanya lah 9 tahun. Yalah. Itu yang saya bukan Assalamualaikum mudah. Ustaz. Salam ya Bonas Nas. Ustaz bercakap pasal Facebook. Okey. Macam saya suka tengok aje dan saya memang tak pernah post, tapi saya semua tengok kawan-kawan post dan saya suka dan saya kadang-kadang saya tegur macam tu. Tak apa Ustaz kan? Dia busybody sikit lah Ustaz. Sebab tu saya kata, kita buka Facebook sebenarnya kita nak tahu cerita orang. Tak boleh Ustaz? Tak boleh. Boleh. Macam Kekanda Azrina sebut pasal rumah tadi. Dia tengoklah cerita saya. Saya post dekat FB. Dia dapat rumah. Sebab wall saya memang ramai guru-guru yang terlintas. Wall saya banyak guru dan sahabat kuliah, insya-Allah. Tak salah lah kita nak pandang. Yang salah kita mencari aib. Yang salah kita mencari. Yang salah Ustaz, kalau masuk wall orang untuk menyelongkar. Dia yang lalu dekat feed tu, apa yang terjaga yang tu akan lalu. Pada saya guru-guru lalu tengok rumah semua kebaikan benda tu. Kita mendoakan. Saya tengok tu saya macam minta Allah limpahkan lagi. Saya terus nampak rumah Ustaz tu cantiknya kalau buat majlis ilmu. Itu yang saya nampak. InsyaAllah. Ya Allah betul Ustaz. Sebab cantiknya dengan posisi dengan warnanya. Masya-Allah. Itu yang saya nampak. Tak tahulah yang lain. Nanti ada housewarming saya panggil Gemar Nur Iman. Amin ya Allah. Tapi betul. Macam Kekanda Azrina kata, kita selongkar. Selongkar tu macam kita mencari lah. Sebab tu saya kata. Kadang lalu kat wall saya. Kekanda Azrina pun ada lalu kat wall. Mak Wan pun ada lalu kat wall. Mak Wan ni biasa sweet-sweet sikit. Dia ada music-music.
Kalau aku demikian lah. Tu Ya, Mak Wan. Mak Wan nostalgic, saya suka. Saya rasa mak-mak saya duk terkenang peristiwa lama, Masya Allah. Betul. Tapi yang salahnya saya kata Bonas, yang suka mencari-cari. Lepas tu saya kata menyelongkar Facebook orang, tengok apa gambar dia, tengok dia siapa. Kalau kita nak tengok contoh dia buat percutian, kita tengok gambar dia tak salah. Tapi kalau kita menyelongkar, mencari aib ataupun kesalahan, itu paling bahaya. Nak tengok Facebook, tengoklah. Saya tak tersalah pun tengok Facebook, saya pun tengok Facebook. Tapi saya selalu tengok story WhatsApp. Sebab dalam story WhatsApp ni banyak orang mengarut. Assalamualaikum Ustaz. Saya pun gitu juga. Saya suka dah masuk juga dalam Facebook. Masuk apa tu ni lah, kita dah nak simpan situ lah. Kita cargo kita, pemimpin ke majlis-majlis sesuatu kahwin ke, kita simpan kan. Bukan niat nak nunjuk, tapi kita masuk Facebook tu. Boleh kayak gitu, gambar-gambar. Niat bergantung pada kita. Sebab kita kata ni untuk ni nenek tua ni boleh dah ni simpan sini lah, anak cucu boleh tengok mati pun. Ada lagi nenek yang sini-sini dalam Facebook tu. Niat gitu, bukan niat nak nunjuk. Boleh lah. Saya sokong benda tu. Sebab apa? Benda ni adalah satu benda cara kita berdakwah ataupun sebagainya. Macam saya sendiri pun saya selalu dakwah dalam Facebook. Kalau kekan Nazrina selalu tengok saya punya yang Mak Wan like. Kalau Mak Wan tengok saya pun Ya, Cik Ha like dengan Mawang, Ustaz tak lagi. Cuma memang sungguh kita jadi idola kata kita tengok Facebook ni, gini-gini, sukanya kita terasa di hati kita. Ustaz, Dia nak tak ada tekan deki sikit, pun. nak tekan sikit pasal Facebook yang sebenarnya niat kita masuk dalam Facebook tu untuk Facebook tu simpan kita punya memori. Kita nak simpan sendiri. Ya betul kawan, nak simpan Lepas memori tu kita. memang tak ingat. Betul. Itu jadi kita simpan apa yang kita rasa seronok pada diri kita, keluarga kita, sahabat kita masuk dalam Facebook. Tujuannya Betul supaya kawan, disimpan. saya minyak gitu juga. Itu cerita yang selalu masuk dalam Facebook. Cerita orang lain kita tak masuk. ya. Ada orang beli rumah baru, tukar nama pun kita suka, kita like macam tu. Tahniah. Kita suka tengok idola orang comel, contoh ni macam ni gini. Kita terasa gitu pula dalam hati. Kita Kalau kurangnya. rasa comel, add lah Facebook saya. Ustaz, mana nak tahu kan? Bila nak tukar nama rumah kedua? Kalau nak FB saya add, nanti saya approve. Don't worry. Boleh start WhatsApp Cik Ha ya. Boleh tengok Ustaz tukar nama rumah kedua pula ya Ustaz, insyaAllah. InsyaAllah, boleh follow. Cari saja. Saya ni suka komen juga, mengusik orang. Tapi saya ni bukanlah macam ustaz sangat dalam tu. Ustaz-ustaz lah. Apa pun atas hati dan pandangan mata lah. Itu je betul. Macam tak tahulah sebab saya belajar banyak benda daripada media sosial ni. Ada sahabat yang, contoh lah Ustaz macam Ustaz beli rumah baru. Ada sahabat yang memang kaki infak ni, dia terus datang idea nak hantar sesuatu di rumah baru tu. Pada saya benda tu mengundang kebaikan kalau kita betul datang dengan baik. Tapi kalau yang datang dengan hasad ni, dia akan create benda yang hasad lah. Itu je pada saya. Atas penggunaan kita lah. Hidup ni memang diri kita lah. Siapa yang kita dalam tu, kita lah yang akan keluar. Ya Allah, tak tahu lah nak cakap. Saya sokong benda tu. Tapi Betul Cik Ha sokong juga. ada lagi Sebabnya kita tahu kita ni siapa. Kita kekurangi, kita tengok Facebook, kita jadi boleh mikir, gini. Mana boleh ubah diri kita juga. Bagi kita tua ni, orang nenek tua. Cucu, nenek tahu, tu nenek macam-macam tu. Maknanya Nak Antara- wajaknya. Alhamdulillah lah buat masa ni tak ada lagi orang nak hantar apa-apa. Belum lagi kot. InsyaAllah. Tapi insyaAllah kalau saya masuk rumah baru nanti saya akan buat housewarming. Housewarming tu saya ada khaskan untuk Gemma Nur Iman. Untuk hadir saya buat majlis ilmu dalam rumah saya tu. InsyaAllah. Mudah-mudahan. InsyaAllah Cik Ha boleh pergi. Mari. Sebab dekat dengan rumah anak Cik Ha tu, time melati tu, dekat 15 dia Muazzak. InsyaAllah. Baiklah. Kita bye-bye situ. Nampak langsung. Penutupan majlis keramaian ataupun majlis ilmu kita insyaAllah. Ustaz, ejaan nama saya sebenar Zukri, Y ke atau I? Itu nama popular dekat TV. Okey, yang betul RI lah. RI sebenarnya. Sebabnya poster Gemma Nur Iman RI. Betul lah Intan? Bapak Zukri tu nama ni lah orang ubah. Y tu nampak macam
nampak sweet sikit lah, tu saja. Yelah, nampak cikabun ya Ustaz. Okey. Glamour sikit. Okay, baik. Okey, kita tutup Ustaz. Kalau tak ada soalan. Ustaz, boleh Ya, tak saya nak tanya satu soalan? Ya, sila. Tapi bukan berkaitan dengan tasawuf, berkaitan dengan yang lain sedikit ya Ustaz. Sebab kalau dalam solat witir tu, okay, dia kata kalau kita buat satu rakaat itu, dia menyalahi yang utama. Apa yang dimaksudkan dengan menyalahi yang utama tu Ustaz? Solat apa? Witir. Menyalahi yang utama. Saya tak pastilah benda tu. Saya kena tengok rujuk betul tu. Kalau itu ayat tergantung tu. Sebab itulah sebab saya pun tak pasti, sebab itu saya nak bertanya. Saya minta maaf sebab saya tak dapat ayat penuh. Mesti ada ayat penuh. Dia kata sembahyang sunat rawatib iaitu sembahyang sunat witir sekurang-kurangnya satu rakaat, tetapi jangan dikerjakan satu rakaat kerana menyalahi yang utama. Kitab. Ini dari kitab Idaman Penuntut. Idaman penuntut ilmu. Saya kena tengok pokoknya. Baru dapat jawab pangkalnya. Kalau macam tu saya tak dapat jawab. Okey Ustaz, okey. Sebab bila saya baca saya tak faham. Yes, baca ni. Sebab saya tak ajar kitab tu macam mana saya nak baca. Saya tak baca. Dia pokok pangkal ni. Kitab mesti tahu daripada pangkal. Daripada dia punya pokok baru sampai ke pangkal. Maka apa yang dikatakan dengan utama? Utama yang dimaksudkan tu kita tak tahu. Saya tak faham daripada segi apa yang disampaikan. Mungkin daripada segi solat ataupun daripada segi rukunnya. Ataupun kewajipan solat itu mesti diutamakan yang wajib. Ustaz, minta maaf mencelah Puan. Kitab tasawuf bukan kitab bacaan. Dia kena ada rujukan guru. Dan biasanya dia memang diperincikan daripada fardu ain asas. So kena belajar yang fardu ain asas dulu. Baru boleh go through dengan kitab tu. Wallahualam. Dia tasawuf dia kena memahami awalnya. Baru kita dapat rujukannya. Okey. Nanti kita akan tengok. Idaman penuntut ilmu ni sebenarnya minta maaf ibu-ibu. Kitab ni tak semua orang boleh mengajar. Saya belajar kitab ni. Saya belajar. Tapi kitab tu saya kena rujuk dulu permulaan baru saya dapat jawab apa yang dikatakan oleh puan tadi. Sebab ada ayat itu jenis nyata ataupun berkait dengan sebelum-sebelumnya. Okey. Mungkin dia berkait, apa yang dikatakan tadi ada berkait-kait dengan sebelum-sebelumnya. Apa kaitannya mesti ada. Wallahualam. Itu saja. InsyaAllah. Okey, terima kasih. Waalaikumsalam. Okey, Ustaz. Ada Soalan? saya Kak Amira tutup. Saya nak ada kelas pukul 10. Lagi Kak Amira tutup Ya, baik Ustaz tutup dengan tasbih kifarah dulu. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Assalamualaikum.